muslimin sekalian. Ini salah satu salah seorang anak yang masih lagi bernafas, masih lagi bernyawa lah tersebut, walaupun sebahagian kepala tu dah cedera, teruk bahagian kepala tu, masih lagi menunjukkan isyarat pis keamanan ni. Sebahagian yang hancur, terputus dua badan. Ni wajah mudah-mudahan syahid, wajah orang berseri, mati syahid mudah-mudahan. Yang putus kepala pun ada. Ini yang saya tunjuk ni yang mutakhir ni lah, yang dalam tempoh seminggu serangan tu, 14 November. Ni apa nama, anak wajah dia yang dibuat bandingan lah sebelum apa nama, cedera teruk tu dan meninggal dunia. Dalam keadaan wajah dia yang comel begitu. Ni ada gambar khusus, video. Yang mungkin ada, wallahu a'lam, saya tak pastilah, mungkin ada penerangan yang dibuat sebelum ni, mungkin tunjuk gambar yang sama, tapi saya tak pasti, saya tunjuk jugalah. Ini keadaan adik tadi ni, adik yang ditunjuk gambar tadi. Ini yang juga melecur apa nama, hampir seluruh badan dia, yang ketika mana dirakam ni dalam keadaan dia cedera teruk tu, dia masih lagi bernafas, masih lagi keluar udara di mulut dia tu, yang kalau tuan-tuan tengok tak, dia tunjuk sekali lagi dekat bahagian mulut tu, nampak apa udara yang bergerak, apa nama, dia punya pernafasan. Bagaimana dia kesakitan dia dalam keadaan cedera, melecur badan ni. Kalau ikut apa nama, apa yang saya nak sebut tadi tak habis tadi, kalau ikut apa yang dimaklumkan kepada kita, strategi serangan yang dilancarkan oleh Zionis Israel Yahudi ni, mereka akan susuli dengan serangan apa nama, darat, akan disusuli dengan serangan darat. Kalau sekiranya tidak campur tangan Mesir, kemungkinan serangan darat akan dilancarkan selepas itu. Selepas mana berapa banyak serangan udara tadi saya sebut, 1,300 lebih serangan udara tu akan disusuli dengan serangan darat menggunakan kereta kebal, tentera darat dan sebagainya lah. Tapi oleh kerana berlaku campur tangan Mesir, desakan daripada kuasa negara-negara luar ni, maka menyebabkan Zionis Israel terpaksa akur dan hentikan serangan tersebut. Yang mana sebelum ni tuan-tuan muslimin sekalian, keadaan di bumi Gaza ni terkepung daripada saya dah sebut dalam beberapa kuliah yang secara tidak langsung ataupun secara tidak rasmi. Dia terkepung daripada apa nama, darat, juga daripada laut dan udara. Udara dah memanglah tidak ada sekatan lah, tidak ada sebarang halangan untuk apa nama, tentera Yahudi masuk melancarkan serangan. Namun yang kita tengok yang berbaki ni darat, darat dan juga apa nama, laut. Laut memang apa nama, Gaza ataupun kita sebut Hamas tidak memiliki tentera laut, tidak mempunyai persenjataan laut. Daripada sudut kapal perang, apa nama, kapal bot tempur, bot perang dan sebagainya. Jadi laut Gaza ni dikuasai sepenuhnya oleh tentera Yahudi lah, tentera Yahudi laknatullah. Adapun darat pula, sempadan yang dibuka untuk saluran misi kemanusiaan, bantuan sebagainya ni banyak melalui Rafah lah. Satu-satunya sempadan yang kita kata boleh kita salurkan bantuan. Yang lain tu semuanya dikuasai oleh Israel, Yahudi laknatullah. Jadi kalau berlaku serangan, kalau menggunakan serangan disusuli dengan serangan darat, maka kemusnahan lebih teruk, lebih dahsyat, sebagaimana yang kita saksikan pada tahun 2008 penghujung dan 2009, awal 2009. Serangan yang sangat dahsyat itu, ribuan nyawa umat Islam yang terkorban. Jadi saya nak gambarkan kepada tuan-tuan muslimin sekalian, ini keadaan bumi Gaza, Palestin secara keseluruhannya dan pergi kepada Gaza. Yang warna hijau tu pada asalnya sebelum berlakunya perjanjian dan juga pengisytiharan negara haram Israel ni, negara haram Yahudi ni, tanah asalnya milik Palestin, milik umat Islam Palestin. Yang warna hijau tu kalau tengok keseluruhannya. Kecuali yang putih-putih sikit-sikit tu, yang diduduki dan diduduki oleh penduduk yang berbangsa Yahudi ni. Tapi tuan-tuan tengok, daripada tahun 1947 sampai tahun 2000, dirampas tanah Palestin ni, akhirnya dinafikan hak Palestin. Baru-baru ni ya, apa nama, yang dikata diisytiharkan bahawa Palestin dah bebas merdeka. Sedangkan dah
sepatutnya dah lama mana umat Islam menikmati hak mereka telah dinafikan sebegitu lama tempohnya. Dan yang wujud di peta, dalam peta ni, dalam wujud dalam bentuk perhubungan antarabangsa, hubungan antara kerajaan, negara Israel ni wujud. Ada kedutaan dan sebagainya. Sebahagian negara Islam memberi pengiktirafan, negara umat Islam lah kita sebut. Negara umat Islam memberi pengiktirafan kepada negara haram Yahudi. Sedangkan Palestin, kedutaan dia kadang-kadang tak semua yang ada kedutaan Palestin. Dalam keadaan dinafikan hak. Dan kalau tuan-tuan pergi ke bumi Palestin, daripada sudut kita nak bermuamalat, jual belilah, kita nak beli barang dan sebagainya, pakaian sebagainya, kita terpaksa akur tunduk kepada ekonomi Yahudi dan mata wang yang kita guna mata wang Yahudi. Shekel, duit shekel nama dia, mata wang shekel, yang mana termasuk di bumi Gaza, pusat pemerintahan Hamas pun terpaksa menggunakan duit shekel. Duit shekel ni duit Yahudi. Duit Palestin tak ada, tak wujud duit Palestin. Telah sekian lama, saya tak pasti berapa lama duit mata wang Palestin ni memang tak wujud, tak digunakan di bumi Palestin dan juga di bumi Gaza. Gaza dia terpisah dua lah, antara tebing barat, antara Baitul Maqdis dengan Gaza. Ni saya tunjukkan gambaran peta dia. Dikeluarkan daripada tadi tu, peta besar tu pada peta kecil. Ni bumi Gaza. Kita tunjuk dia punya keluasan dia. Dia punya keseluruhan panjang dia, nak tunjuk dia punya keluasan dia, kilometer persegi dia, 50 kilometer panjang dia. Dan sempadan Egypt, sempadan Mesir, Gaza dan baki tu semua Israel ataupun Yahudi. Yang tu sempadan tu namanya Rafah. Yang banyak bantuan sekarang ni masuk melalui Rafah lah. Sempadan tu antara Mesir dengan Gaza sepanjang 13 kilometer. Dan di bahagian tengah yang lebih kecil tu 6 kilometer. Dan di bahagian hujung utara, iaitu di Bait Hanun, nama tempat dia, 10 km. Inilah keluasan bumi Gaza yang diserang daripada darat, yang diserang daripada udara, laut, darat. Ni keadaan dia. Yang bertubi-tubi serangan dilakukan sebelum ni, inilah bumi Gaza. Yang mana dia punya keluasan dia 362 km keseluruhan lah persegi. Dan penduduk dia lebih kurang 1.8 juta orang. Ini bumi, bumi Gaza. Dan ada juga orang tanya soalan, kenapa kita sebut pasal Gaza ni, kenapa kita tak sebut Palestin secara keseluruhannya? Kerana kita nak sebut Gaza ni kerana yang satu, yang diserang tu Gaza. Yang diserang tu sebahagian daripada juzuk bumi Palestin, iaitu Gaza. Sebab apa Gaza? Sebab Gaza merupakan pusat pemerintahan. Maksudnya ibu negeri Palestin lah setakat ni, ibu negara Palestin. Yang mana kuasa pemerintahan dia sekarang ni, yang menguasai, yang mengatur, yang menyusun sebagainya adalah Hamas, kerajaan gerakan Islam yang mengisytiharkan jihad dengan Yahudi ni, menentang Yahudi, iaitu Hamas, berpusat di Gaza, berpusat di tempat yang kita tunjuk ni lah. Dan kemudian saya sebut pada hari ni, tengah hari ni, mewakili MAPIM lah, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM. Saya diamanahkan sebagai pengurusi program anak angkat syuhada Palestin. Kita ada buat program tajaan anak angkat anak yatim lah, yang telah kehilangan ataupun syahidnya bapa ayah mereka. Kita buat program. Jadi saya sebagai pengurusi. Ni saya nak tunjuk apa yang kita sedang lakukan, projek program yang kita sedang buat. Iaitu yang pertamanya Masjid An-Nasru di Bait Hanun. Kita buat konsep kerjasama dengan Surah An-Nur Bandar Baru Bangi, iaitu di Bandar Baru Bangi, tempat Tuan Guru Datuk Harundin. Surau ni diambil program pembinaan masjid semula, An-Nasru. Kita buat kerjasama dan kita cari dana, kumpulkan dan kita salurkan. Alhamdulillah, selama lebih kurang 9 bulan, masjid yang pertama, hasil sumbangan orang ramai, bukan MAPIM. MAPIM ni hanya mewakili umat Islam Malaysia, maka dibina masjid ni. Sumbangan daripada mana? Daripada masjid yang saya sebahagiannya kutip, sahabat-sahabat kita kutip di Bangi, di area Kuala Lumpur dan sebagainya. Setiap program kita, ceramah yang kita buat, kita kutip sumbangan untuk pembinaan masjid ini. Jadi kita bina sebanyak kosnya lebih kurang RM950,000 Malaysia sahaja. Iaitu 3 tingkat masjid kita bina. Tuan-tuan tengok, bermula pada 23 Mei 2011. Ni bulan Ogos 2011. Saya ringkaskan slide ini, design dia. Ni bahagian dalam dia, 3 tingkat lah masjid ni. Bahagian dalam dia ada bahagian atas tu ada pustakaan dan ada bilik tambahan untuk solat. Ni mihrab dia. Tingkat kedua, tingkat ketiga.
Siap pada pada bulan 3 2012. Lebih kurang dalam 9 bulan lah. Ni keadaan masjid dia. Ni bahagian bawah dia. Kemudian kita adakan majlis perasmian pada 8 hari bulan 3 tu oleh Perdana Menteri Palestin lah. Okey, kos dia 950,000. Ni siap lah. Jadi tutup akaun. Habis selesai lah ni. Yang pertama, masjid yang pertama. Saya ringkaskan slide ni. Banyak slide. Kemudian kita teruskan lagi. Oleh kerana kejayaan ni, kita bina masjid yang kedua. Masjid yang kedua, kita kerjasama dengan Masjid Al-Falah USJ 9. Masjid Al-Falah USJ 9. Ini kita bersetujui. Ini masjid sementara dia. Yang sekarang ni masih lagi digunakan kemah sementara sebagai masjid. Ni imam dia. Imam masjid, masjid dia Omar Abdul Aziz. Imam masjid ni yang telah syahid bersama dengan isteri dan 9 orang anak dia. Dia ketua Brigade Qassam. Dia ditangkap, dipenjara, diseksa untuk bocorkan rahsia. Dia tak bocorkan rahsia, akhirnya dibebaskan, kemudian diserang rumah dia. Dia dihantar peluru pandu ke rumah dia. Hancur berkecai. Ni tapak rumah dia. Saya ambil gambar ni kat tapak rumah dia. Tinggal kosong macam tu lah. Habislah musnah. 9 orang anak dia sekali telah meninggal dunia. Jadi oleh kerana pengorbanan beliau sebagai ketua Brigade Qassam ni, maka kita beri pengiktirafan, maka kita bina masjid yang kedua. Omar Abdul Aziz nama dia. Masjid Khalifah Islam tu. Omar Abdul Aziz. Ni tapak dia. Tapak yang sebelum ni lah. Ni design dia. Dengan berkembang dengan Masjid Al-Falah. Ni masa majlis perasmian persetujuan tu, mantan ataupun CEO, mantan CEO Proton, Datuk Tuan Syed Datuk Tuan Syed Zainal. Dia sekarang ni dah mantan CEO Proton. Kita buat penyerahan dana yang pertama, iaitu sebanyak lebih kurang dalam 50,000 lebih. Okey, mula dibina masjid ni pada lebih kurang pada awal bulan 3 jugalah. Bulan 3 ataupun bulan 4 2012. Bulan 3 2012. Kita bina di Bait Hanun juga. Saya tunjukkan secara sepintas lalu lah. Ni gambaran dia pembinaan. Tingkat pertama, tingkat kedua, kubah yang bahagian atas tu. Dan ini dana yang paling banyak kita salurkan pada bulan Ramadan yang lepas. Saya maksudkan bulan Ogos yang kami pergi baru-baru ni, iaitu sebanyak RM283,500 kita salurkan. Dan selepas kita balik, dia bagi gambar pembinaan tingkat bahagian yang atas sekali, bumbung. Ni pada bulan 9, bulan 10. Okey, ni gambar yang dihantar sebelum berlaku serangan. 1 hari bulan 11. Macam mana pula lepas berlaku serangan, tuan-tuan, muslimin sekalian, masjid ni tak kena serang. Jangan bimbang. Yahudi ni dia tak semudahnya lah nak serang sumbangan orang daripada orang luar. Jadi alhamdulillah ni pembinaan ni pada dia bagi gambar ni pada 1 hari bulan 11. Kita jangkakan ada gambar yang terkini, saya tak ada nak upload dalam slide ni. Kita jangkakan pada bulan 4 ataupun bulan 5 tahun ni 2013 ni siap masjid ni, masjid yang kedua. Ini dia punya design dia. Okey, kita dah salurkan sebanyak 1 juta lebih. Kemudian projek yang ketiga iaitu pembinaan hospital. Dia ada fasa dia. Jadi untuk nak terang fasa ni makan masa. Saya showkan tuan-tuan selepas habis daripada khutbah solat Jumaat kita. Selepas solat sunat tu, tuan-tuan boleh ambil kat flyers ni. Flyers ni kita muatkan semua program dalam ni. Ada untuk masjid, ada hospital, ada anak yatim. Saya letakkan di bahagian belakang tu ada dengan kita banting sebagainya lah. Dia ada fasa-fasa dia. Tuan-tuan baca lah tu ada fasa pertama berapa juta, fasa kedua. Sekarang ni kita tengah gerakkan kepada fasa yang pertama. Okay, di antara salah seorang panel penasihat kepada pembinaan hospital kanak-kanak dan wanita ni, salah seorang dia adalah kita punya angkasawan negara kita yang pertama, Dr. Sheikh Muzaffar. Dia salah seorang panel. Ni gambar dia. Masa tahun 2011 kami pergi bersama lah rombongan. Dia merupakan pakar dalam bidang kanak-kanak, kita jadikan dia penasihat hospital. Kemudian anak yatim, yang ni yang saya ni lah diamanahkan sebagai pengurusi. Kita masuk 120 Tuan Imam, 120 kan. Pengurusi anak yatim syuhada Palestin saya diamanahkan ni untuk kita adakan program taja anak yatim ni di sana, bukan bawa balik ke Malaysia, terang siap-siap. Sebab ada orang tanya, "Ustaz, macam mana saya nak bawa balik? Saya nak pilih laki Ustaz." Perempuan dia kata macam tu. Kita tak benarkan bawa balik ke Malaysia sebab didikan tarbiyah yang paling baik di Palestin, sebab dia nak menjiwai suasana perjuangan di Palestin. Kita hanya bagi sumbangan je. Kita bagi amanah NGO kita di sana, dia uruskan. Cuma kalau ada ruang, ada kos ataupun ada kemampuan tuan-tuan nak taja dia sambung belajar
peringkat ijazah, itu kita benarkan. Tuan-tuan tajalah tiket dia semua sekali. Tapi masa anak-anak ni dia tak benarkan lepas daripada ahli keluarga dia. Sebab dia didikan dia lebih baik daripada kita. Berbanding dengan kita didik di Malaysia, suasana didikan dia lebih baik. Dengan hafal Al-Quran, dengan segala-galanya lah. Dan suasana perang. Suasana perang tu yang menyebabkan jiwa dia kuat. Kalau dia balik ke Malaysia, duduk di Malaysia, senang hidup, main game, tengok TV sebagainya, seronok hidup mewah di Malaysia kan. Tak biasa suasana perang. Esok bila dia besar dia, kita kata kamu balik ke Palestin perang, dia takkan balik lah. Tak sanggup dah dia sebab tak biasa dengan suasana perang. Ini program anak angkat lah. Dan memang paling afdal lah kalau kita taja anak angkat ni, kita besarkan anak angkat Palestin ni. Sebab apa? Anak syuhada ni, anak yatim ni, satu anak yatim. Yang keduanya, mereka ni bakal menjadi mujahidin, pejuang-pejuang di Palestin. Bakal menjadi pelapis perjuangan di Palestin. Jadi kita taja mereka, besarkan mereka. Sebanyak RM150 sahaja sebulan. RM150 sebulan untuk makan dan juga sedikit pendidikan dia. Makan dan pendidikan dia lah. Jadi insya-Allah ambil kelebihan sabda Nabi SAW, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku kata Nabi SAW, dan orang yang menjaga membesarkan anak yatim seperti dua ini dalam syurga. Maksudnya menghampiri Nabi SAW dalam syurga. Kelebihan orang yang membesar. Kafir ni maksudnya yang menjaga, membesarkan anak yatim, yang memberi pendidikan dan sebagainya. Baik. Jadi inilah sedikit sebanyak usaha yang saya bersama dengan MAPIM ni jalankan. Jadi insya-Allah tuan-tuan muslimin sekalian, kita ambillah peluang, kesempatan ni, sementara Allah Taala masih lagi beri kekuatan kepada kita, rezeki dan sebagainya, kita kongsilah dengan saudara-saudara kita yang sangat memerlukan. Sebenarnya banyak lagi saya nak tunjuk kepada tuan-tuan video ni, tapi kesempatan masa kita lah sebab kita nak kemas dan sebagainya. Jadi insya-Allah di luar sana saya ada buat jualan amal untuk habiskan kalender. Kita ada cetak kalender untuk untuk dana Palestin ni, Gaza ni. Kalau beli tuan-tuan pakat belilah. Beli kalau dah ada pun tak apa, beli juga sumbang untuk beri hadiah kepada kawan-kawan, tak kat pejabat sebagai, sebab yang penting kat kalender tu dia ada gambar Gaza, Palestin tu, gambar umat Islam di sana. Jadi kalau kita tengok tu kurang-kurangnya kita lalai leka ni, ingatlah sikit Palestin Jadi RM7 kalender tu tuan-tuan belilah kalau boleh bagi habis semua. Sebab orang jual kalender ni awal tahun ni. Kalau tengah tahun esok orang tak belilah kalender kan. Awal tahun yang orang nak beli pun InsyaAllah yang lain-lain tu, barang-barang lain pun sama juga. Sumbangan kita pun membeli sambil menyumbang, jualan aman. Saya akan pergi bersama dengan rombongan kita. Kita akan bawa lah beberapa sasaran yang bersama dengan kita ni. Di antaranya insya-Allah kumpulan Hijaz yang duduk tak jauh daripada sini. Belakang taman sana tu. Dia akan bersama kempen untuk Gaza ni. Setiap nasyid dan sebagainya dia akan kempen untuk Gaza. Itu di bawah MAPIM tu, kumpulan Hijaz. Dan kemudian juga ada sahabat-sahabat kita daripada ARC, daripada Alternative Riding Club. Mak-mak motor pun nak bantu juga Gaza, Palestin. Semangat dia pun. Jadi pun bantu juga dana kita. InsyaAllah kita akan bertolak pada 14 Februari. 14 Februari lah pada awal tahun depan, bulan depan bulan Februari insyaAllah. Jadi insyaAllah tuan-tuan muslimin sekalian boleh ambillah peluang kesempatan ni untuk kita salurkan sumbangan. Dan dana sumbangan tuan-tuan sekalian yang disalurkan, mungkin perempuan pun ada juga dalam program-program sebelum ni disalurkan tu. Kita bukan hanya sekadar salurkan dana ni masa serangan. Sebab program MAPIM buat ni bukan hanya sekadar bila berlaku serangan dilancarkan dana, tidak. Bahkan disalurkan dana ni setiap bulan. Sebab kita ada program anak angkat ni, setiap bulan kita hantar duit sumbangan. Sebab dia ada penaja. Bila ada penaja ni, bila dia salurkan bantuan dia, duit dia, kita salurkan kepada pihak NGO yang menguruskan anak yatim di sana. Masjid, tiap-tiap bulan kita hantar sumbangan. Sebulan tu tak kurang daripada RM50,000 kita hantar sumbangan untuk pembinaan masjid. Maksudnya program kita bukan hanya sekadar bila berlaku serangan, bahkan berterusan. Kalau orang tanya, MAPIM nak buat kerja sampai bila? Saya jawab sampai bila? Sampai kita bernyawa. Selagi mana kita bernafas bernyawa, kita akan bantu Palestin ni. Sebab Palestin merupakan hak umat Islam, kita wajib pertahankan sampai hari kiamat. Sampailah akan berperang umat Islam dengan Dajjal dan sebagainya, berpusat, bertempatnya di Palestin. Ini tanggungjawab kita bersama. Dan selagi mana saya ada kekuatan, saya akan bersama dengan MAPIM insya-Allah untuk gerakkan sumbangan dan juga dana kita dan sokongan kita. Di antaranya doa-doa kita dan sebagainya, jangan kita lupa lah. Jadi itu saja yang boleh saya sampaikan kepada muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Jadi insya-Allah ada ruang, ada kesempatan kita bertemu lagi lah. Jadi boleh dapatkan flyers ni. Dalam ni ada nombor kontak saya pun ada. Kad saya pun ada kat depan tu. Kat belakang surau kita insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.